Dan yang paling penting adalah bersatu akan berkubur. Dan punca bersatu berkubur ni tidak lain tidak bukan adalah kerana Tun Mahathir sendiri dan juga PAS. Ya, PAS dan juga Tun Mahathir. Minta maaf tuan-tuan. Saya dah rasa kat belakang ni. Jadi saya agak susah sikit nak bercakap. Baik. Kalau kita mula APEC 2023, Anwar akan tegaskan kerjasama serantau bina daya tahan ekonomi. Okay. San Francisco, Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim jadualkan menghadiri Minggu Pemimpin Ekonomi Bersama Ekonomi Asia Pasifik. Di sini akan menekankan kepentingan kerjasama serantau dan membina daya tahan ekonomi rantau ini dalam keadaan cabaran pasca pandemik dan geopolitik. Lalu juga Menteri Kewangan akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat APEC ke-30 di sini dari 14 hingga 17 November 2023. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan rasmi itu berkata, Malaysia menumpukan perhatian kepada APEC memandangkan kedudukan negara adalah menyokong APEC untuk menjadi lebih terbuka dan telus. Kerjasama diperlukan untuk menunjangkan ekonomi terutama bagi Malaysia dengan tumpuan diberikan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi halal, hub halal. Baik, saya nak check something. Okay. Tak, bila saya lihat APEC ni tuan-tuan, saya teringat APEC yang sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia macam ni. Kalau siapa ingat pada tahun 2019 berlaku satu ruffle, satu pergaduhan lah. Kira satu pertembungan pada waktu itu. Pertembungan pada waktu itu adalah pertembungan sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri atau tidak. I don't know whether you remember this lah. 2019 masa tu, saya antara tim saya dan sewaktu dengannya mendesak supaya perjanjian 2 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ditunaikan 18, 19, 20 pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kami mendesak supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan jawatan Perdana Menteri menggantikan Tun Mahathir. Kerana janji pada waktu itu adalah untuk 2 tahun beliau memerintah kemudian diserahkan. Antara yang tidak setuju pada waktu itu tidak lain tidak bukan geng-geng kartel lah. Zuraidah tak setuju, Azmin tak setuju sebagainya. Yang tak setuju juga of course geng-geng bersatu, itu kita faham. Tetapi yang tak setuju dekat seorang lagi siapa tuan-tuan? Syed Saddiq. Dan conversation atau meeting mereka selama 2 jam itu, kalau tuan-tuan jadi ada dalam YouTube saya, full 2 jam punya conversation. Kalau tahan dengar lah. Bagaimana beliau tak setuju kita kena serahkan. Azmin pun kata kita kena tunggu sampai habis penggal. Kenapa nak rush dan sebagainya. So Mahathir pun waktu itu dia kata mula-mula dia nak bagi, kemudian tak jadi bagi, lepas tu bagi lepas ni ujung tahun last APEC. So itu APEC kali ini memain peranan besar untuk saya sebenarnya. Macam kenangan lah. So bila dia kata bagi APEC, dia kata APEC nanti saya akan pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim lepas APEC, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Nah, tak sampai APEC pun, APEC tahun 2020 sepatutnya yang masa tu Kuala Lumpur lah jadi dia punya tuan rumah. Sepatutnya Kuala Lumpur jadi tuan rumah tahun 2020 November, tiba-tiba COVID. Dan tak sempat pun 2019 kita tahu Februari kerajaan tumbang. So bila kerajaan tumbang, cerita APEC tak jadilah, tak ada apa yang berlaku lah kan. So semua kecewa berjadi dah. Semua kita tahulah what's going on. APEC 2020 tu diadakan secara online. And now APEC 2023 kita menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sebagai Perdana Menteri, tuan-tuan. Now, tu saya kata perancangan Tuhan ni sangat hebat kan. Allah is great. Bagaimana kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu kalaulah jadi Perdana Menteri, mungkin beliau akan jadi susah sebab negara tutup, COVID dan sebagainya. Mungkin. Tetapi Allah lindungi beliau. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri setelah habis COVID settle apa semua, beliau menjadi Perdana Menteri and going strong selepas itu. And ada hikmah juga apa yang berlaku. Contoh bila Mastura tu, tak ramai yang tahu bila Mastura
punya kenyataan berkenaan dengan Chimpeng tu, dan juga Lee Kuan Yew dan sebagainya dikait dengan DAP, tuan-tuan tahu Mastura tu ambil information tu daripada mana? Kan saya kata, data itu dulu disebarkan oleh Saitro Barisan Nasional, Saitro BN. Saitro BN yang sebarkan. Kemudian, tersebar satu buku Saitro BN yang penerangan BN yang ada konten benda tu. Dan itu yang dibaca oleh Mastura. Sedangkan, pada waktu tersebarnya perkara tersebut, antara yang tak setuju dan mengatakan benda itu palsu adalah orang PAS. So sekarang ironinya, orang PAS yang menggunakan data tersebut dan orang UMNO dan BN mengatakan benda itu palsu. So tu kadang-kadang tuan-tuan, ni pengajaran dalam hidup lah. Orang boleh fitnah kita macam-macam. Orang boleh kata kita macam-macam. Orang boleh hina kita macam-macam. Orang boleh kutuk kita macam-macam. Tetapi kita kena ingat, yang menentukan penghinaan, pengkhianatan, kutukan itu berjaya atau tidak bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena selalu berdoa. Kita kena selalu berdoa minta dilindungi. Kita kena selalu berdoa dan selalu kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil. Bila ada orang fitnah kita, kata macam-macam, kita tak boleh buktikan, kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Esok kes saya dekat Jalan Duta. Esok kes saya, esok dan lusa lah. Saya kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa saja yang berlaku saya terima. Saya dah redha lah. Bagi saya buat sesuatu benda itu, saya sedar dan saya tahu. Apa saja keputusan saya terima. Kemudian bagi saya lakukan, saya faham. Saya lakukan bukan sebab saya nak menghina, bukan sebab saya nak sakau, bukan sebab saya curi duit daripada parti saya sendiri. Tak. Saya lakukan sebab pada masa itu rakyat menderita. Negara tutup, darurat, yang di-Pertuan Agong panggil buka parlimen. PN dengan sombongnya tak nak buka. Oh, ini bukan kuasa yang di-Pertuan Agong. Bukan kuasa yang di-Pertuan Agong. Di-Pertuan Agong minta 2-3 kali minta. Ditolak begitu saja. Dan akhirnya bila rakyat biasa macam saya ni ke depan, PN menggunakan akta yang dia sendiri tak nak mansuh untuk tangkap saya. Tapi tak apalah. Macam saya kata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kita kena faham dunia ni sementara, tuan-tuan. Dunia ni sementara, everything, semua ni akan berlalu dengan pantas. So tak payah risau, insyaAllah. Bagi saya I've done my part. Saya dah laksana tanggungjawab saya. Sekurang-kurangnya di akhirat kelak, kalau Tuhan tanya, apa kau dah buat? Apa kau dah buat? Saya boleh jawab depan Tuhan. Saya boleh jawab depan Tuhan, apa saya dah buat? Betul tak betul, itu cerita lain. Tapi sekurang-kurangnya, saya boleh jawab depan Tuhan, apa saya dah lakukan, apa yang saya sudah buat, dan apa yang saya telah korbankan. Tuan-tuan pun banyak juga berkorban, saya tahu. Dengan share live saya, share live orang lain, lawan walaon dan sebagainya. Sebab tuan-tuan, kita hidup di dalam dunia edan. Kita hidup di zaman edan. Zaman penuh fitnah. Zaman yang penuh fitnah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh nak tengok nilai manusia daripada fizikal dah. Kadang kita tengok cakapnya elok, pakaiannya, Islamik, dengan jubah serban, apa orang kata, tudung labuh, baju labuh. Tapi dalam jiwa dia belum tentu dia membawa perkara yang benar dan betul. Kadang-kadang orang macam tu lagi ular daripada ular. Ular pun takut dengan dia. Bukan semua. Ada yang okey. Dan kadang-kadang kita tak boleh nilai manusia. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nilai manusia. Wali ni tuan-tuan, wali ni kita tak nilai dengan pakaian dia. Kadang kita tak tahu itu wali. Dia pakai relax, selamba je. Pakaikan pelekat, pakai baju t-shirt, bawa cangkul. Rupanya dia wali. Ada orang, serban lilit, jubah, tasbih kat tangan. Tak semestinya. Sebab wali ni, wakil Allah, wali Allah ni, bukan dia yang kata dia wali Allah. Tetapi wali Allah tu, orang tengok, orang tahu dia wali Allah. Dan perbuatan dia, akhlak dia, iman dia, ilmu dia. Paling penting ilmu dia. Semua itu. Baik. Panjang cerita kat situ pula. So saya kata, bila saya tengok APEC ni, saya teringat lah. APEC ini, bagaimana, everything, doa kita termakbul lah. Termakbulnya doa kita ni, saya tertarik dengan satu cerita, bahawa tanpa kita ketahui, saya pun tak ketahui sampai semalam baru saya dapat tahu. Pada 11 hari bulan, kira-kira pukul 2 pagi, kita telah menghantar satu satelit ke angkasa lepas. Dan satelit ini 100% dibuat oleh USA, orang tempatan lah, daripada University Science Malaysia. So kita baca. USM sends Malaysia first Pico satellite aboard SpaceX. Ini Pico satellite ya tuan-tuan.
Space In ini besar ni, besar cube, besar cube 5 kali 5 kali 5 cm je. Besar Rubik cube. USM and Space In Sdn Bhd, USM spin-off company involved in small satellites and IoT, have launched the country's first Pico satellite, Space ND, yesterday. The satellite was on board a SpaceX Falcon 9 rocket that took off from Vandenberg Space Force Base, California at 2:47 a.m. local time, the university said in a statement. Space ND will be deployed by Alba Orbit in 7 to 8 tenders, and the first signal will be beamed to an earthbound station. The 5 cubic cm Space N weigh less than 250 gram, will demonstrate storing and transmitting of data for IoT application, USM said. The mission was joint venture between USM, Space In, and Malaysian Amateur Radio Transmitter Society, and is an important achievement to the country's effort to achieve Malaysia's space exploration by 2030 goals. Space's Chief Executive Dr. Amila Ismail believed that there will be a cost reduction in the use of small satellite and will offer better opportunities for everyone to use space technology to solve various industries and daily problems. Space is focusing on agricultural, forestry and oil and gas industry as potential area where Space ND can be used, she said. Now, ini satu video menarik yang kita boleh tengok berkenaan penjelasan mengenai Space ND. Sebenarnya bukanlah burung ke, black box ke, tapi ini adalah satelit. Satelit kecil ni atau kita panggil sebagai pocket satellite adalah satelit daripada Space In, sebuah syarikat spin-off bersama dengan USM. Jadi satelit ni dibangunkan 100% oleh jurutera kita. Maknanya semuanya orang Malaysia lah yang buat. Jadi satelit ni yang menariknya akan dilancarkan ke angkasa lepas pada 7 November ini menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Dilancarkan nanti pada ketinggian 550 km dengan menggunakan deployer, namanya adalah Alba Orbital. Deployer yang akan menghantar satelit kecil ni ke angkasa. Apa fungsi satelit yang comel ni? Okey, satelit yang bersaiz 5 kali 5 cm ni tujuannya adalah menyimpan dan menerima dan menghantar maklumat IoT daripada pertanian, untuk perhutanan, untuk kawalan kapal-kapal dan sebagainya. Nama satelit ini adalah Space ND. D itu maknanya demonstration lah. Sebelum kita akan menghantar beberapa satelit kecil lagi untuk tujuan komersial sebenar. Satelit Space ND ni tujuannya dihantar ke angkasa adalah untuk demonstrasi teknologi, iaitu menerima data dan juga menghantar data yang diterima daripada sensor-sensor yang ada di bumi kita. Kos pembangunan satelit comel ni adalah daripada dana Space In, juga daripada grant pembangunan satelit teraju dan juga teknologi oleh Cradle. Setelah roket Falcon 9 menghantar satelit ini ke angkasa, ia akan dilepaskan oleh deployer daripada Alba Orbital yang akan menghantar satelit ini ke orbitnya. Sebenarnya satelit ada banyak saiz. Ada yang sebesar bas, kereta, dan ada yang kecil daripada 10 kali 10 cm hinggalah kepada 5 kali 5 cm. Untuk 5 yang kali 5 cm ni kita panggil 1P lah. Dan dia boleh ditambah fungsinya dengan membesarkan lagi satelit, menjadikan dia 2P, 3P dengan menambah fungsi satelit tersebut. The basic function satelit bergantung kepada misi yang diletakkan untuk satelit tersebut. Jadi satelit ini fungsinya adalah untuk menerima data dan juga menghantar semua data ke bumi untuk fungsi IoT, pertanian, oil and gas, untuk mengawal selia fleet dan lain-lain lagi. Satelit yang besar lagi banyak fungsi untuk pemantauan bumi atau kita panggil sebagai Earth Observation, untuk tujuan pertahanan, military dan juga mengkaji tentang atmosfera serta bumi kita. Kenapa kita nak kena ada satelit sendiri? Kerajaan kita menggalakkan negara kita untuk mempunyai satelit sendiri kerana kita perlu mempunyai teknologi yang dapat mengumpul data untuk kegunaan sendiri tanpa perlu bergantung kepada satelit negara luar. Sebelum ni kita kena beli data-data untuk negara kita daripada satelit-satelit luar. Jadi kita kena ada yang sendiri, satelit sendiri, supaya kita tidak perlu bergantung dengan satelit-satelit luar. Okay. Okay.
So, dan yang menariknya tuan-tuan, tak ramai yang tahu, saya insya-Allah nanti ada kesempatan mungkin saya akan interview lah CEO Space Inno. Sebab saya memang dah lama berminat dengan space exploration semua ni berkenaan dengan teknologi. Benda-benda macam tu lah, memang itu antara benda yang saya minat lah. Nak kata belajar tak lah, tapi minat. Dan saya nak interview beliau, banyak soalan saya sebenarnya di dalam video tadi tak do justice lah, sebab apa orang kata dia apa orang kata yalah very ringkas lah, sangat ringkas kita kata. Dan yang antara yang bertanggungjawab adalah dalam space mission ini sehingga berjaya adalah tidak lain tidak bukan, mungkin amat tak kenal lah, Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail, Dr. PhD dalam School of Aerospace Engineering daripada Universiti Sains Malaysia. Dan beliau antara orang yang saya rasa pelopor lah untuk Space for Women Mentorship Program. Rupanya kita punya doktor yang bertanggungjawab ni seorang wanita, tuan-tuan. Seorang wanita. So kita tidak melihat jantina, kita melihat kemampuan dan kebolehan seseorang itu untuk melakukan kerja dan tugasan. Alhamdulillah. Ini antara satu inisiatif daripada kita, daripada kerajaan, dan kalau kita lakukan dengan baik, kalau kita lakukan semua ini dengan tanpa tata kelola yang baik, sebenarnya insya-Allah kita boleh capai space exploration pada tahun 2030 nanti. Pada tahun 2030 saya itu cakap juga dengan saudara Simon Setiausaha Politik Chan Lee Kang dalam MOSTI, dan antara perkara yang kami borakkan adalah berkenaan dengan space exploration. Dan juga bagaimana insya-Allah satu hari nanti tak mustahil space is the final frontier. Mungkin kita ada hantar orang kita sendiri ke space dengan teknologi kita sendiri. Dan yang menariknya, kenapa saya sebut tadi tu, yang hantar tu guna SpaceX, tuan-tuan. SpaceX tu apa? Daripada mana? Elon Musk. So pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Fahmi Fadzil tadi dengan Elon Musk hari tu, rupanya bukan setakat cerita tentang kereta, bukan setakat cerita tentang Starlink. Rupanya sebab ini melibatkan komunikasi. Hey Fahmi Fadzil, kau tak cerita kat aku pun pasal benda ni. Kan? Rupanya ini pun melibatkan telecommunication juga. Okey, baru kita nampak. So tahniah kerajaan inilah, insya-Allah. Dan saya tertarik dengan satu komentar tentang Anwar dan juga politik Machiavelli oleh Zaharul Abdullah. Saya tak kenal beliau, tapi menarik saya tertarik. Saya ada buku ni, Nicolas Machiavelli The Prince ni, saya ada buku dia. Tapi saya cuba cari tadi, saya tak jumpa dah mana buku tu. Adalah somewhere tu kat situ kot. Dalam karya Mansur, The Prince Niccolo Machiavelli, iaitu seorang negarawan, penulis politik dan pelopor kepada gerakan pembaharuan di Itali pada abad ke-15, telah menyediakan panduan kepada raja untuk menyelamatkan kekuasaannya. Bukan raja sebenarnya, putera raja, The Prince, daripada kekacauan dalam negeri dan serangan dari luar. Menurut Machiavelli, bagi menjamin keamanan dan ketenteraman, pemerintah perlu bertindak seperti singa dan kancil, iaitu menggunakan paksaan atau kekerasan dan tipu helah untuk mendapat dan mengekalkan kuasa, sementara mengenepikan pertimbangan etika dan moral. Hal ini bermaksud pemerintah perlu menggunakan kebijaksanaan dan virtue atau keupayaan. Virtue bukan keupayaan, tapi nilai, dan bertindak mengikut keperluan, necesitas, serta tidak boleh bergantung harap kepada nasib semata-mata. Dalam konteks politik Malaysia, Anwar Ibrahim telah memanfaatkan unsur virtue dengan baik bagi mendapat kuasa dan mempertahankan kuasa. Dalam usaha untuk mendapatkan kuasa, perancangan politik di balik belakang tabir seolah telah dibuat oleh Anwar dengan Presiden UMNO sebelum PRU ke-15. Hal ini membawa pemberian sokongan kepimpinan tertinggi UMNO kepada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan ekoran situasi parlimen tergantung sejak PRU 15. Meskipun UMNO kemudian memilih untuk tidak bersama dengan PH, walaupun PN Fortuna bersama dengan Anwar apabila yang di-Persatuan Agama menitahkan kerajaan perpaduan dibentuk. Susulan sokongan diberikan oleh UMNO kepada PH, Anwar melantik Ahmad Zahid dan juga Fadilah, masing-masing timbalan Perdana Menteri 1 dan 2. Meskipun Zahid sedang menjalani perbicaraan di mahkamah pada ketika itu, keutamaan Anwar ialah mendapat kuasa, sementara persoalan etika dan moral tidak menjadi tumpuan. Dalam hal ini, Anwar belajar daripada kesilapan politik kerajaan sebelumnya. Ketiadaan Zahid dalam barisan kabinet telah membawa kepada tumbangnya Kerajaan Perikatan Nasional susulan penarikan diri sekumpulan ahli parlimen yang diketuai oleh UMNO yang diketuai oleh Zahid dalam kerajaan pada waktu itu. Now, saya nak komentar sedikit. Dia bukan masalah etika, tetapi dia masalah kepada prinsip. Nah, kesilapan yang dilakukan oleh
Bersatu dan juga PN, Perikatan Nasional pada 33 bulan mereka memerintah, adalah bukan kerana etika atau moral. Yang itu saya tak setuju sikit dengan artikel tadi. Tetapi kerana ego. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau berdiri etika dan moralnya, seseorang itu tidak didapati bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Seseorang itu tidak dibuktikan bersalah sehingga didapati bersalah. Nah, kalau dituduh di dalam mahkamah itu dikatakan telah bersalah, maka ramai di kalangan pemimpin UMNO, termasuk Syed Saddiq, termasuk daripada Bersatu, hendaklah meletak jawatan dan melepaskan jawatan mereka sebagai ahli parlimen. Malah Syed Saddiq sendiri telah pun didapati bersalah, tetapi beliau masih lagi tidak melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen di MUA. Adakah itu dikatakan tidak bermoral? Dia telah didapati bersalah, tetapi kenapa masih tidak melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen di MUA? Adakah itu dikatakan tidak bermoral? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab kita kena faham pending appeal. Appeal bila ada rayuan, anything can happen. Walaupun dia bersalah di mahkamah tinggi, dia boleh tidak bersalah di mahkamah persekutuan atau mahkamah yang lebih tinggi. Kita ambil contoh liwat 1. Datuk Seri Anwar didapati bersalah di mahkamah tinggi. Didapati bersalah di mahkamah rayuan, tetapi tidak didapati bersalah di mahkamah persekutuan. Kita ambil liwat 2. Didapati tidak bersalah di mahkamah tinggi, tetapi kemudian didapati bersalah di mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. So anything can happen dalam satu-satu perbicaraan. Jadi bila anything can happen pending appeal, seseorang itu dalam trial pertama dianggap tidak bersalah sehingga dia didapati bersalah. Dalam trial yang kedua, kita hold dulu sehinggalah keputusan. So dalam tempoh itu, bila Datuk Seri Anwar melantik Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, walaupun dia ada kes, dia tidak dianggap sebagai telah bersalah. Jadi di mana dikatakan tidak ada moralnya di situ. Nah, isu 33 bulan sebenarnya bukan isu moral. Tidak dilantiknya Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri oleh Muhyiddin Yassin pada waktu itu bukan isu moral, itu isu strategi dan isu ego. Pada masa itu, saya nyatakan bahawa Muhyiddin Yassin tahu dan faham musuh dia yang sebenar-benarnya. Sekuat-kuatnya musuh bagi Bersatu adalah UMNO. Dan dia tak boleh dan tak akan nak kuatkan UMNO kerana dia tahu dalam pilihan raya yang akan datang, UMNO akan lawan balik dia. Akan lawan balik Bersatu. Kira macam seolah-olah kalau dia ubat UMNO, seolah-olah dia tengah mengubat harimau yang sedang tidur. Itu dilema Bersatu. Itu dilema Bersatu pada waktu itu. Jadi caranya Bersatu, apa yang Bersatu buat, dia serahkan kuasa itu kepada mereka yang second team, pasukan kedua, tim kedua di dalam UMNO, yang dia anggap dia boleh kontrol. Yang ini game. Inilah dia matlamat menghalangkan cara yang betul sebagaimana Nicola Machiavelli tadi. Now, bila mana pada tahun 2020, hujung 2019, perancangan untuk menumbangkan kerajaan ini diwujudkan, terutama pada sekitar sebelum APEC, sewaktu cerita ura-ura Anwar nak jadi Perdana Menteri. Pada masa itu sudah timbul ura-ura mengatakan bahawa Anwar akan jadi Perdana Menteri, dan kalau Anwar jadi Perdana Menteri, geng-geng Azmin akan menghadapi masalah, terutama dalam pemilihan parti. Kerana geng Azmin pada masa itu lawan dengan geng Anwar. Kalau tuan-tuan ingat 2019, saya, tim Rafizi, tim Anwar Ibrahim lawan geng kartel, iaitu Azmin lah. So, pada hujung 2019, perancangan sudah dilakukan. Masa tu Azmin kata dia kena jadi Perdana Menteri. Kita tak boleh bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kerana kalau kita bagi Anwar jadi Perdana Menteri, kita akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi masalah pada waktu itu, katanya. So, disebabkan oleh peranan, keadaan tersebut, mereka telah merancang untuk menjatuhkan Anwar. Tetapi mereka tahu mereka takkan boleh jatuhkan Anwar Ibrahim melainkan kerjasama dengan UMNO. Jadi dilema kat situ. Dilemanya adalah kalau kita nak kerjasama setakat dengan PAS, kita tak cukup. Setakat Bersatu campur PAS campur dengan geng 11 orang tak cukup. Sebab Azmin menjanjikan lebih 20 orang PKR akan lompat dan menyokong kerajaan baru. Tetapi dia hanya boleh bawa 11 saja. Dia gagal menunaikan janji tersebut. So tak apalah. So dia runding dengan UMNO. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu ketika ada tim UMNO. Tiba-tiba berada di luar rumah Azmin pada waktu itu. Tiba-tiba berada di luar rumah Azmin pada November tahun 2019.
Kan? Pada November tahun 2019, wartawan menghidu ada tiba-tiba ada ada orang wakil UMNO datang di UMNO dan juga Barisan Nasional, terutama BN lah, UMNO lah sebenarnya pada waktu itu, kan, di Putrajaya. Jadi dia menimbulkan satu persoalan. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa berlaku sedemikian? Nah, apa yang berlaku adalah Bersatu tak nak berunding dengan UMNO. Bagi mereka, no. Dia cakap dengan Azmin, kau kata kau boleh ada bawa tim, bawa orang. Kau kata boleh bawa 20 lebih orang untuk lompat. Azmin kata, tak apa. Aku tak cukup pun, aku boleh bawa UMNO, dia kata. Ini tuan-tuan, November 2019, Azmin jumpa Ahli Parlimen PH BN di Putrajaya malam ini. Menteri Agama mengadakan pertemuan dengan Ahli Parlimen PH dan BN di Kediaman Rasmi di Presiden 10 malam ini, Isnin. Dipercayai kesemua mereka berada di rumah tersebut sejak pukul 7 dan kelihatan meninggalkan rumah timbalan Presiden kira-kira 11 malam. So, rundingan itu ada. Now, bila rundingan tersebut berlaku, dia orang kata setuju. So, akhirnya, bawa UMNO masuk, kita bawa. Okey, tetapi UMNO pun bukanlah bodoh. BN pun bukan bodoh, UMNO bukan bodoh. So, Zahid Hamidi pada waktu itu berkata di dalam mesyuarat, kita setuju untuk terima bekerjasama dengan Perikatan Nasional, masa itu bukan Perikatan Nasional lah, Bersatu dan juga geng Azmin, dengan syarat timbalan Perdana Menteri diberikan kepada kita, iaitu Zahid Hamidi, kepada Presiden lah. Atau paling kurang 2. Masa tu ada perbincangan. Satu PAS, satu UMNO. GPS masa tu tak nak unding apa-apa. Yang penting dia jadi kerajaan. Dia tak nak jadi pemanggang GPS pada waktu itu. Kan? Yang penting je. Okay. So, Muhyiddin Yassin, dia kata tak apa. Kita bentuk kerajaan dulu. Yang tu kita akan lantik. Jangan risau. Kita bentuk kerajaan dulu. So, dia pun bentuk kerajaan. Terbang bentuk kerajaan dengan commotion semua, angkat sumpah. Tak ada Perdana Menteri, tuan-tuan. Tak ada Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan perasan, tidak ada Perdana Menteri. Sampailah dah ujung nak tumbang kerajaan, baru dia lantik Ismail Sabri. Perasan tak? So, bila dia jadi Perdana Menteri, UMNO meeting sekali lagi. Dia meeting sekali lagi, dia kata bahawa ini tidak patut. Kita kena dilantik sebagai satu jawatan tertinggi. So, keluar resolusi malam tu bersama MKT. Jangan sesiapa menerima jawatan daripada Bersatu sehinggalah ditentukan, maksudnya senarai yang kami bagi ni diterima sebagai Perdana Menteri. Malam ni saya cerita. So, bila dia beri senarai siapa yang patut jadi menteri kanan dan sebagainya, jawatan apa, rundingan dan sebagainya, Muhyiddin Yassin tak setuju. Kerana banyak jawatan yang diminta itu untuk diberikan kepada orang Bersatu dan juga orang PAS. Dan juga, bila UMNO memohon jawatan tertinggi, dia faham. Kalau aku bagi jawatan ini kepada UMNO, next PRU, UMNO akan pergi bunuh kami. Buat apa kami nak bagi jawatan kepada dia orang? Nak bagi dana kepada dia orang? So, dia bermain. So, dia tawarkan jawatan kepada tim B UMNO. So, yang dapat jawatan Hishamuddin Tun Hison On, KJ, Adham Baba dan juga beberapa orang yang lain, termasuk Azalina dan sebagainya. Mereka mendapat jawatan-jawatan menteri. Dan ini mendapat satu, orang kata apa, tentangan hebat daripada UMNO. Dan itu antara sebab kenapa Anwar Musa dipecat sebagai masa itu setiausaha dan digantikan dengan Ahmad Maslan. Kerana dia antara yang menerima jawatan pada waktu itu. So, dia terima jawatan, so dia pun dipecat dan sebagainya. Bukan dipecat, digugurkan jawatan dia. Dia tak dipecat pada UMNO, tapi digugurkan jawatan. So, yang tak dengar ni mula terima jawatan dan sebagainya, bomba-bomba, terima sebagainya. Okey, dia orang pun bermula. Settle lah. Ketidakpuasan hati UMNO ni masih lagi membara, tuan. Tapi dia orang sabar. Dia orang sabar, dia orang tahan, dia orang sabar, dia orang tahan, dia orang sabar, dia orang tahan. Saya duk jack. Saya tahu cerita ni. Saya tahu peristiwa ni. Dan saya tahu juga di belakang UMNO yang tim A ni, Zahid Hamidi ni, berunding supaya berlakunya pertukaran kerajaan. Sekurang-kurangnya, dengan Anwar Ibrahim pada waktu itu, sekurang-kurangnya ada jawatan untuk mereka. Bukan dimalukan sebegini, tuan-tuan. Apa alasan yang digunakan oleh Bersatu pada waktu itu? Oh, dia ada kes. Bila dia ada kes, kita tak boleh nak kata apa. Dan dia ingat, kita kena ingat, yang meletakkan di kes-kes tersebut, siapa, tuan-tuan? Mahathir.
pada zaman PH memerintah, pada zaman Bersatu memerintah juga. So pada waktu itu, okey, ni dia sebagainya. So dia dimalukan. Kenapa tak dapat jawatan? Sebab dia ada kes. So bila dia ada kes, itu alasan. Itu bukan sebab sebenar. Itu bukan sebab sebenar. Bagi masa itu Najib dia tak kisah. Najib dia nak nafsi-nafsi je. Dan akhirnya saya predict, saya kata kerajaan akan tumbang tidak lama lagi. Seawal Ogos 2020. Saya kata kerajaan akan tumbang, dan yang akan menumbangkan kerajaan pada masa itu, saya kata UMNO dan juga Azmin. I was not wrong about Azmin. Dia hampir nak swing. Tetapi isunya pada waktu itu, apa dia isunya tuan-tuan? Isunya adalah UMNO menjadi kuat. Bukanlah kuat sangat, tapi kuat lah. So, benda itu dapat dihidup oleh saya dan juga oleh Bersatu. Immediately, pada waktu itu, kalau tuan-tuan ingat Ismail Sabri. Ismail Sabri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 7 Julai 2021. Dan akhirnya menjadi Perdana Menteri pada beberapa bulan lepas tu. Menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2020. Sebulan. Pada 7 Julai, beliau dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. 20 Ogos 2021, beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Kenapa tiba-tiba dia jadi Timbalan Perdana Menteri? Kita kena faham satu perkara. Kan saya kata dalam live saya pada waktu itu, Bersatu tahu dia orang dah jatuh dah. Dia tahu dia nak jatuh dah. Tetapi dia masih tak boleh bagi kekuatan kepada Zahid. Sebab satu ada perkara yang daripada Zahid ni, kalau dia berkuasa, habis Bersatu. So dia letak kepada Camp B. Siapa Camp B? Camp B sebenarnya Hishamuddin Tunusin On. Hishamuddin Tunusin On adalah Camp B. Tetapi dia tak boleh bagi juga pada Hishamuddin. Nanti obvious sangat. Dan Hishamuddin ini berbesan ke bersaudara ke something, bukan sepupu lah. Tapi ada hubungan disebabkan pernikahan dengan Azmin Ali. So dia lantik, dibagi kepada tim itu. Dan itulah dia punya perekat, dia punya yang menyebabkan dia orang jadinya peristiwa tersebut. Bila dibagi kepada Ismail Sabri, dia jadi Timbalan Perdana Menteri pada Julai 2021. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2021. Sebulan lebih baru jadi Timbalan Perdana Menteri, terus jadi Perdana Menteri. Kerajaan tumbang, berlaku peralihan kuasa, dia jadi Perdana Menteri. Now, isunya pada waktu itu, dia tidak dibenarkan untuk memegang jawatan Perdana Menteri, tetapi dia dah dilantik. So, dia jadi the reluctant Prime Minister. The reluctant Prime Minister. Prime Minister Perdana Menteri yang reluctant. Reluctant ni apa? Teragak-agak. Dia teragak-agak. Aku tak terima. Inilah masa aku jadi Perdana Menteri. Aku tak terima, ni lah masa aku jadi Perdana Menteri. Bila lagi tuan-tuan, Ismail Sabri, never in his wildest dream, dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Never in his wildest dream. Tiba-tiba dapat peluang jadi Perdana Menteri, takkan nak tolak. Dan Zahid Hamidi tak pernah jadi Perdana Menteri. Di Timbalan banyak Ni kali kedua beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. So bila dia terima pada waktu itu UMNO kata tak apa. Pilihan raya, masa tu 2021 kan. 2022, setahun lagi nak pilihan raya. So tak apa, kita sabar. Zahid Hamidi kata tak apa, kita sabar. Dan pada masa itu ada masalah tentang, sebab tak lama lagi ada pemilihan parti UMNO. So the things were very delicate. Pemilihan parti UMNO, takut dia kalah, tim ni nak. So kenapa dia lantik Ismail Sabri? Sebab dia nak tim ini menang pemilihan parti. Tetapi ialah Tuhan Maha Berkuasa kan, Allah is great. Berjaya ditunda. Itu Ahmad Mazlan namanya kerja tu. Dapat tunda sehingga selepas PRU. Dan bila lepas PRU, kita tahu the rest of the history lah. Dia tak jadi Perdana Menteri. Dia tak ada pemilihan parti. Pemilihan parti tidak melibatkan presiden, maka dia kekal jadi presiden. Dan yang bestnya, walaupun UMNO kalah pada waktu itu, Barisan Nasional kalah. Tempat ketiga tuan-tuan. Tempat pertama, Perikatan Harapan. Tempat kedua, PN. Tempat ketiga, Barisan Nasional. Tetapi dia berjaya membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan dan mendapat tempat kedudukan kedua sebagai Timbalan Perdana Menteri. So, bila tempat kedua Timbalan Perdana Menteri dan sebagai Presiden Parti, dia gunakan kuasa dia, cantaskan. Hishamuddin kena gantung, KJ kena buang. Apa cerita Adham Baba? Saya pun tak tahu. Ismail Sabri KJ ni tuan-tuan, saya cerita. KJ ni sengaja dialih daripada Rembau, dihantar ke Sungai Buloh.
KJ ni tradisi tempatnya dekat Rembau. Kalau dia bertanding situ menang. Tapi dia, untuk ganti dia tak boleh letak Subang Bawang, so dia letaklah Tok Mat. Alasan betul lah, ditarik untuk letakkan dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh ni suicide. Yang lawan dia tu India, tuan-tuan. India, Ramanan tu lawan, Datuk Ramanan tu lawan dengan KJ, Khairi Jamaluddin. Kalah KJ dekat Sungai Buloh. Sebab Sungai Buloh ni dia bukan tengok bangsa. Dia tengok siapa capable. Daripada parti mana. Dan sebenarnya saya kata KJ kat situ memang suicide. Walaupun undi tak besar. Doesn't matter. Yang penting menang. Yang penting dia kalah. Tu saya kata suicide. Suicide kalau dia dihantar kat situ. Apa tujuan? Cantas. Akhirnya, the rest is history. Jadi kita akan tengok, kenapa saya kata bersatu akan berkubur. Kan? Bersatu akan berkubur. Baik. Sebelum kita cerita bersatu berkubur ni tuan-tuan, tadi keputusan ni lah. Kemaman kubu kuat UMNO bukan PAS, kata Zahid Hamidi, dan telah diputuskan bekas Panglima ATM calon BN di Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon BN bagi PRK Kemaman. Pengumuman itu dibuat pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bagi PRK Kemaman katanya. Ahmad Zahid berkata pemilihan Raja Muhammad Afandi setelah mendapat persetujuan daripada seluruh peringkat kepimpinan UMNO dan BN untuk memberi peluang calon langsung itu bagi merebut semula kerusi parlimen berkenaan. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Ahmad Zahid berkata parti itu berpeluang merampas kembali kerusi Kemaman pada pilihan raya 2 Disember kerana kerusi itu merupakan kubu kuat UMNO dan bukannya parti BAS. Ahmad Zahid juga Timbalan Perdana Menteri berkata kekalahan parti itu pada PRD15 disebabkan fitnah terhadap UMNO dan BN selain penggunaan sumber kewangan yang luar biasa oleh pihak lawan. Kita merasakan Kemaman bukan kubu kuat PAS, Kemaman ialah kubu kuat UMNO. Namun disebabkan terjahan isu fitnah dan simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya BN serta penggunaan sumber keuangan yang sangat luar biasa pada ketika itu, kita kekurangan undi di Kemaman. Kemaman Terengganu ni antara tempat, kalau tuan-tuan ingat lagi kan masa tu janji kan siapa balik dia akan dapat dana. Sampai sekarang dana tu tak dapat lagi tuan-tuan. Sampai sekarang dana tersebut tak dapat lagi. Kita kena faham dana itu tak disalurkan lagi. Lebih RM1,000 kot. RM1,000 tu dana banjir. Dana balik RM300 ke RM200. Saya tak tahulah. Dana banjir pun tak dapat lagi. So suatu benda yang ni lah, yang tertarik, yang menarik lah untuk kita tengok dalam pilihan raya akan datang ini. Boleh ke PAS menang tanpa dana yang banyak? Baik, sebelum kita cerita yang politik ni tuan-tuan, saya tertarik dengan cerita dua orang ahli polis, seorang daripada Sarawak, iaitu cerita Azilah dan juga cerita Sirul. Okay. Kes Altan Tuya, Sirul Azhar kini bebas dari tahanan imigresen Australia. Bekas anggota polis, Sirul Azhar yang disebabkan membunuh wanita Mongolia pada tahun 2006, dibebaskan dari pusat tahanan imigresen Villawood di Sydney, Australia semalam. Akhbar Australia The Sydney Morning Herald melaporkan Sirul Azhar dibebaskan selepas 9 tahun berada dalam tahanan imigresen sejak 2015. Pembebasannya susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa tahanan bukan warga negara yang tidak dapat dihantar pulang tidak boleh lagi ditahan selama-lamanya oleh pihak imigresen. Difahamkan susulan keputusan itu selama 92 orang dan kebanyakannya pelarian termasuk beberapa orang yang lain didapati bersalah atas jenayah kekerasan dibebaskan dan dibenarkan tinggal di Australia di bawah syarat khas. Laporan media lagi, berita pembebasan Sirul Azhar disahkan oleh lakinya Syukri Azman yang kini menetap di Australia. Kini dia ada bersama dengan saya dan saya sedang uruskan semua perkara pihaknya. Sementara itu, Sirul bebas tetapi Azilah masih tunggu keputusan pengampunan. Hukuman mati terhadap bekas anggota polis Azilah Hadiri atas kesalahan membunuh belum dilaksanakan meskipun Mahkamah Persekutuan telah pun menolak permohonan yang mengenepikan keputusan itu pada 2020. Satu sumber mendedahkan Azilah 47 kini menghadapi hukuman di penjara Sungai Buloh sebagai banduan akhir sementara menunggu keputusan Jemaah Pengampunan Negeri. Kata sumber itu, Azilah yang juga merupakan sebelum ini menjalani hukuman di penjara Kajang dipindahkan Sungai Buloh pada September tahun lalu. Dia masih banduan akhir di penjara Sungai Buloh setelah dipindahkan ke sana. Semalam, Ketua Polis Negara Razwan Hussein mengesahkan seorang lagi tertuduh dalam kes pembunuhan itu, Sirul Azhar, dibebaskan dari tahanan imigresen di Australia. Tuan-tuan, saya doakan Azilah ni daripada Sarawak. Saya doakan semoga kebenaran itu, justice, keadilan itu orang kata prevail lah. Dan semoga beliau dibebaskan sebenarnya. Sebab dalam kes ini, to be honest, kedua-duanya hanya menjalankan tanggungjawab
dan dalam perbicaraan pun beliau mengatakan bahawa mereka hanya menerima arahan untuk ditugaskan Al-Tantuya. Dan sebab apa kena buat macam tu? Sebab Al-Tantuya adalah perisi asing yang perlu dihapuskan. Itu arahan dia. Dan mereka hanya menjalankan tugas. The real culprit is still out there. Penjenayah yang sebenar masih di luar sana. Dan saya berharap semoga Azilah mendapat pengampunan diraja dan juga Sirul boleh dibawa kembali ke negara kita. Dapat juga pengampunan. Sebab the real culprit bukan mereka sebenarnya. Saya baca kes, saya teliti, saya dah tengok the real culprit bukan mereka. Apa motif mereka nak bunuh? Kita pun tahu apa motif. Kan? So, itulah cerita dia. Bersatu tuan-tuan. MP Labuan PRU depan sel bertanding di bawah logo Mana-Mana Parti. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak menyesal kerana masih mempertahankan kursi parlimennya walau telah digantung selama 6 tahun daripada Bersatu. Suhaili berkata sokongannya terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim dalam bersama masih kekal bersama Bersatu bukan menanda karirnya politik telah berakhir. Pada pemilihan umum yang saya datang, saya boleh bertanding di mana-mana logo dan insya-Allah saya akan menang kerana saya telah melakukan ini demi kepentingan rakyat, kata beliau. Untuk makluman bahawa MP Labuan ini telah menyatakan sokongan kepada PMX dan beliau daripada Bersatu, dan loophole di dalam undang-undang yang diwujudkan oleh Bersatu ialah sesiapa yang menyatakan sokongan untuk Adia Side tidak dikira sebagai lompat parti. Dan benda itu senjata makan tuan. So akhirnya sekarang ini Bersatu termakan sendiri, apa orang kata, kena sendiri senjata tersebut lah. Di mana sekarang ini keempat-empat mereka tidak dikira sebagai hilang kerusi. Mereka cuma boleh dikatakan sebagai dicabar je lah. Tapi kalau dia orang tak nak turun jugalah. So habislah kat situ. Baik, habis. Tadi ada interview. Interview bersama dengan Tun M oleh KJ dan juga Syahril. Dan KJ Syahril ada buat interview kepada Tun M. Dia ada tanya 3 soalan. Yang menarik lah. Panjang sebenarnya conversation, tapi 3 soalan menarik. Satu, kenapa Tun M tak suka KJ? Kedua, kenapa Tun M tak suka KJ? Itu soalan dia. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah Tun masih berprinsip? Adakah Tun masih berprinsip? Itu soalan dia macam tu lah. Jadi itu antara yang perkara yang disoalkan. Okay. So ini jawapan Tun. Dr. M jawab soalan KJ. Kenapa Tun tak suka saya? Kenapa Tun tak suka saya? Itu soalan sahaja ditanya KJ terhadap Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam episod terbaru. Mahathir kelihatan sedikit tergamam bagaimana rupa menjawab soalan itu dengan tenang dan mengatakan ini disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya. Pasal you bertanding dengan anak saya dan your mother-in-law campaign untuk you, kata Mahathir merujuk kepada Jan Abdullah, isteri bekas Perdana Menteri. Jawapan Mahathir itu menyebabkan Khairi terkejut dan tertawa kecil. Mana ada Tun? Balas Khairi. Orang ceritalah, jawab Tun sampai tersipu. Mahathir tidak secara khusus merujuk kepada mana-mana pertandingan. Namun, Khairi pada Mac 2009 menewaskan Mukhris dan Hei Toyo dalam pertarungan 3 penjuru menyebut jawatan Ketua Pemuda UMNO. Ni saya cerita malam ni lah. Mungkin KJ tahu, mungkin KJ tak tahu. Saya cerita lah. Antara sebab kenapa Tun menjatuhkan apa orang kata, cepatlah. Okay. Antara sebab kenapa Tun menjatuhkan Pak Lah pada waktu itu pada bulan Mac 2009. Okay, lebih kurang Mac lah, bukan pada bulan Mac. Pada Mac 2009 dan digantikan oleh Najib. Pada waktu itu adalah antara lain atas arahan daripada Tun Mahathir. Kenapa? Sebab didapati, dia ingat macam ni. Okay. Ni bagi budak-budak yang sunat laser lah. Yang tak tahu cerita ni kan. Pada waktu itu, Tun Mahathir letak jawatan dan minta Pak Lah ganti. Pada tahun 2003 kot masa tu kata saya sebagai Perdana Menteri. Dan 2003-2004 macam tu. Saya kena pada tahun 2003. Pak Lah dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. Kemudian beliau meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Okey.
Pada tahun 2003, kenapa Pak Lah dilantik sebagai Perdana Menteri? Pada masa itu, semangat atau semboyan atau tiupan reformasi itu kuat. Dan desakan untuk Mahathir meletak jawatan itu amat kuat daripada dalam dan luar. Terutama dalam UMNO dan luar UMNO. Sangat kuat. Jadi dia lihat bahawa dia kena cari seseorang yang boleh dia kontrol. Dan orang dia boleh dia kontrol, dia nampak pada waktu itu adalah Pak Lah, the clean man. Orang berwatakan baik, cakap dia baik, tutur bahasa dia baik, lemah lembut. So, Mahathir ingat dia boleh kontrol Pak Lah. Tetapi dia lupa, Pak Lah dia ada seorang menantu. Nama menantu dia KJ, Khairi Jamaluddin. Dan dikatakan sepanjang Pak Lah berkuasa, KJ lah yang banyak kontrol faktor-faktor ekonomi. Projek-projek di dalam kerajaan Pak Lah ini. Sehingga kan ada beberapa projek Pak Lah, Mahathir yang dibatalkan sewaktu zaman Abdullah Ahmad Badawi. Dan untuk mengelakkan, dia akhirnya desakan untuk Abdullah Pak Lah ni letak jawatan makin kuat. KJ bertanding 2009, menang ketua muda, tetapi Pak Lah meletak jawatan. The good thing Pak Lah ni bukan seorang, dia bukan masalah fighter, tapi Pak Lah ni kalau boleh elak konflik, dia elak konflik. Dia seorang yang baik. He's a very nice guy. Sangat seorang yang baik. Tak berpolitik sangat berbanding dengan yang lain. So itu antara faktor kenapa perkara ini berlaku dan kenapa Mahathir tak suka dengan KJ. This is a well-known fact, tuan-tuan. Kan? Perkara yang memang secara umum menjadi diketahui. Itu perkara yang umum menjadi diketahui. Dan disebabkan oleh itu, Mahathir juga punya pasal. Pak Lah jatuh. Naik Najib. Bila Najib lah berkuasa sebagainya, dengan Najib ni okey lah. Boleh kontrol, boleh. Najib pula buat kerja dia. Mengayakan golongan-golongan dia dan diri dia sendiri, berlaku berlaku kes, kes 1MDB dan sebagainya. So pada waktu itu, desakan daripada Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir, sebenarnya desakan itu sebab lain. Tapi dia guna alasan 1MDB. Pada masa itu Muhyiddin dah nak runtuh, dah nak tumbang dah daripada UMNO. Tetapi dia guna alasan 1MDB pada waktu itu. Dan akhirnya Mahathir sokong dia sebab dia nak jatuhkan Najib je. Tuan-tuan, soalan kedua dia tanya, kenapa kerjasama dengan DAP? Bila dia tanya kenapa nak kerjasama dengan DAP, jawapan Tuan Mahathir simple. Saya kerjasama dengan DAP sebab saya nak jatuhkan Najib. Sebenarnya bukan jatuhkan Najib saja, dia nak jatuhkan Najib dan orang kuncu-kuncu Najib di dalam UMNO. Dan mereka di dalam UMNO. Dan akhirnya, apabila dia berkuasa, bila dia jadi Perdana Menteri, dia siasat banyak kes rasuah yang berlaku pada waktu itu dan banyak tangkapan dibuat terhadap pimpinan UMNO. Dia kata bukan kerja saya arah siasat rasuah dalam UMNO, kata Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri berkata bukan kerja beliau mengarahkan pihak berkuasa dalam menangani masalah rasuah UMNO pada 90-an ketika beliau memimpin negara dan parti ketika itu. Mahathir mengesahkan perkara itu apabila dia tanya, Khairi, kenapa beliau tidak buat apa-apa di sebalik desas-desus sekitar pemilihan UMNO pada waktu itu? Itu kerja pegawai, bukan kerja saya, tegas Mahathir. Mereka bila nampak sesuatu salah, dia tak perlu tunggu sehingga Perdana Menteri kata, you pergi orang lilah, tak boleh. Itu bukan kerja saya, itu kerja polis. Saya kerja anti-corruption, mereka patut ambil tindakan. Tak. Sebenarnya itu kerja dia. Dan kita tahu, KJ tahu, saya tahu, tuan-tuan yang ramai yang mungkin dah lama kenal UMNO pun tahu pada waktu itu, politik wang yang berleluasa di dalam UMNO dan champion dia adalah Tun Mahathir. Sebab itu dia tak ambil tindakan apa-apa. Sebab dia pun terlibat sekali pada waktu itu. Bukan dia directly, tapi budak-budak bawah dia. Dan it's an open secret where money is flying everywhere. Money is flying everywhere berkenaan dengan rasuah di dalam parti dan di dalam pemilihan. Everybody knows. It's an open secret. Sampai orang gelar The Mall. Pasal tu ada Yahuan kan? Apa nama The Mall tu kan? Kan bawah tu orang, sampai orang tahulah bawah tu tempat ulat-ulat UMNO. Kalau nak duit, nak projek, nak ni, nak itu, dekat bawah tu lah mereka berjumpa dan berbincang. Yahuan nama tempat tu. Yahuan. Apa nama tempat tu? Saya lupa. Dan bila dia berkuasa pada tahun 2018, this is exactly what he did. Sebab itu antara perkara yang dilakukan pada waktu itu, tangkapan-tangkapan yang terlalu tergesa-gesa. Sehingga kan macam kes Zahid, 40 kes VLN beliau, rupanya tak cukup lagi dia punya chain of evidence, terus kena tangkap. Didakwa, akhirnya dibebaskan. Pada zaman bila tuan-tuan? Pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Bukan zaman Pakatan Harapan memerintah. Pada zaman PN memerintah.
Zahid Hamidi dibebaskan dengan 40 pertuduhan UKSB atau VLN, visa luar negara. Dan sogokan demi sogokan ini bukan sekadar berlaku, kita kata, pada zaman itu. Ni tuan-tuan. PAS kata, ahli parlimen PAS tidak termakan rasuah sogokan Ahmad Samsuri. PAS yakin ahli parlimen itu kekal bertahan yang tidak sama sekali terjebak atau terbakar dengan sebarang bentuk sogokan, rasuah atau perjanjian yang menjanjikan habuan dalam pelbagai bentuk. Naib Presidennya Ahmad Samsuri berkata setiap ahli parlimen diberi kepercayaan, mempunyai teguh jati diri dan tidak mudah terpedaya. Sekian lama boleh bertahan puluhan tahun tanpa peruntukan walaupun tidak ada akta yang dilopat parti pada waktu itu. Untuk makluman, dia kata sedemikian, tetapi hakikatnya tak. Rundingan 4 itu dan juga beberapa yang lain sepatutnya, saya kata 5. Seorang tu bukan Bukit Gantang tu sebenarnya. Bukit Gantang tu tak termasuk dalam 5 tu. Ada beberapa saya kata ada daripada PAS. Kenapa tiba-tiba dia keluar statement ini, tuan-tuan? Tempoh hari saya dedahkan PAS ada buat satu pertemuan tertutup dengan ahli-ahli parlimen dia. Dan di dalam pertemuan tertutup itu, mereka telah mengangkat satu lagi bai'ah baru. Cuma saya tak tahu bai'ah tu berkaitan dengan apalah. Wing-wing. Tetapi dalam bai'ah tersebut, mereka tidak boleh menyatakan sokongan. Dekat situ yang stuck. Dekat situ. Sepatutnya ada ahli parlimen daripada PAS yang menyatakan, bukan seorang, tuan-tuan. Bukan seorang tau. Yang sepatutnya menyatakan sokongan. Tetapi PAS ni dia main lain. Cara pulauan dia lain, tuan-tuan. Dia main lain. So akhirnya katanya tak jadilah. Tapi dengar last macam dia akan cuba juga. Suka atau tidak, mereka akan cuba juga. Sebab dia orang tak tahan dengan keadaan yang ada sekarang. Dia orang tak tahan dengan apa yang ada sekarang. Okay. Lupa berita ni. Okay. Ramai ahli Bersatu tidak yakin parti mampu bertahan. Bersatu tidak mampu bertahan sehingga PRU ke-16. Ramai dalam kalangan ahli Bersatu tidak mempunyai keyakinan parti itu mampu untuk bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pemimpin kanan yang namanya enggan disiarkan mendakwa situasi itu berlaku susulan siasatan dan pendakwaan terhadap beberapa pimpinan parti yang dikaitkan dengan kes Amla dan Jana Wibawa. Mereka tak yakin Bersatu akan mampu bangkit daripada kesan pertuduhan sebesar Jana Wibawa dan mungkin Bersatu tidak akan mampu bertahan sehingga PRU akan datang, katanya. Susulan kebimbangan itu, sumber yakin ada 5 lagi ahli Parlimen Bersatu akan mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Semuanya bergantung kepada peranan dimainkan oleh pihak yang memujuk untuk meyakinkan mereka supaya terus menyokong kerajaan. Supaya terus menyokong kerajaan, tuan. Dia mendakwa tindakan menyokong kerajaan perburuan bukan saja akan membabitkan daripada ahli parlimen. Sebenarnya ada adun ketua bahagian dan akan memegang jawatan dalam sayap juga sedang menunggu masa untuk menyatakan sokongan terhadap kerajaan. Berdasarkan maklumat diterima daripada ketua bahagian dan ahli Bersatu yang lain, kebanyakan ahli dan segelintir pemimpin Bersatu sudah mula mengatur langkah untuk menyokong kerajaan. Cuma kini sama ada 5 orang yang disebut tadi akan mempengaruhi rakan mereka yang lain atau parti atau cuba mengembalikan keyakinan mereka. Ada maklumat kata ahli Parlimen Bersatu yang akan menyokong kerajaan seramai 11 orang. Tetapi saya yakin hanya 9 dengan 4 sudah mengumumkan, tinggal lagi 5 dakwanya. Mengulas lanjut, sumber itu menyokong dakwaan seorang blogger yang mendakwa harga wakil Bersatu adalah 4 hingga 6 juta setiap seorang. Mereka yang mengisytiharkan sokongan ini ada beberapa faktor. Bukan sebab wang semata-mata, tetapi wang adalah motivasi utama mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan yang melindungi diri daripada didakwa dan dalam apa-apa kesalahan, katanya. Dia tanya sama ada dakwaan PN sudah terdapat broker politik yang cuba membeli ahli parlimen. Sumber itu berkata perkara itu sudah pasti berlaku dan dikukuhkan lagi dengan usaha Perdana Menteri yang mengutuskan surat meminta semua ahli parlimen bersama menyokong kerajaan. Baik. Saya nak jawab, saya nak ulas perkara tersebut. Yang pertama sekali, saya boleh jamin tidak ada tawaran wang. Itu yang pertama. Peruntukan itu ada kepada sesiapa yang menyokong memang akan dapat peruntukan. Itu diketahui umum. Bila dia sebut 4 juta is actually 1 million peruntukan tersebut. Bukan ditawarkan, tetapi siapa saja.
Tanpa perlu keluar daripada parti. It's actually 1.4 million. Wang tidak ada. Ugutan intimidasi pun berkemungkinan besar tidak ada. Sebab mereka tidak ada kes. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, mereka tak ada kes. Yang ada kes hanyalah beberapa pimpinan tertinggi ke atas. Kenapa disebut juga? Kenapa yang tu tadi sebut? Dia sebut sumber itu. Bila dia kata ada 11, saya tak yakin 11. Tetapi, saya kata macam ni. 5, saya confirm. 5, saya confirm. Arti kata 4, dah confirm dah 4. Ada seorang lagi. 11 tu, 9 lah dia kata 9. Tadi dia kata 11, habis 9. So dia kata, 4 dah confirm, 5 lagi nak lompat. Bukan 5, saya kata seorang lagi nak lompat. Yang lain tu akan menyusul kemudian. Kenapa? Dia fikir macam ni tuan-tuan. Aku ada 4 tahun lagi nak menghadapi pilihan raya. Berkemungkinan besar aku tak akan bertanding. Dan kalau aku bertanding, aku akan kalah. So kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun aku ni dengan dana? Daripada aku menyusahkan diri aku, kenapa aku tak gunakan tempoh 4 tahun ini dengan dana supaya aku boleh buat kerja aku, dapat gaji aku bulan-bulan, tak payah aku fork up duit, gaji aku clean dapat 20 belas ribu dan sebagainya. Habis 4 tahun, aku bersara. This is apa yang diorang tengah fikirkan sekarang ini. Nah, bersatu akan berkubur, saya kata ya. Bersatu akan berkubur. Isunya, siapa yang akan bersatu berkubur dalam keadaan seperti ini? Tuan-tuan perasan tak? 4 orang ni melompat masa bila, tuan-tuan? Selepas Mahathir menyatakan sokongan kepada PAS. Tuan-tuan perasan? Setelah menyatakan sokongan kepada PAS, keempat-empat ni mula keluar. Kenapa? Pertama, sepatutnya bersatu kena turun ego, bincang dengan Mahathir, bawa Mahathir masuk balik. Tetapi antara yang tak menyokong pimpinan dalam bersatu, terutama Muhyiddin Yassin. Orang kata Muhyiddin sekarang sokong Mahathir. Di depan dia lah, dekat belakang tak, tuan-tuan. Dia orang tahu dia tak dapat dengan Mahathir kat situ. Tak boleh ada dua singa di dalam satu sangkar. Gaduh. So bila Mahathir tak pergi ke bersatu, sebaliknya pergi kepada PAS, dia tahu bersatu tahu dah. They are in big trouble. Yang kedua, keputusan PRN 16 yang lalu amat jelas bahawa bersatu sudah hilang semua kekuatan yang diorang rasa diorang kumpul. Diorang ingat dengan nama dia jadi kerajaan 33 bulan, dia boleh jadi kerajaan. Tak boleh. Selangor kalah, Negeri Sembilan kalah. Malah PAS lebih banyak menang daripada diorang. Dan yang ketiga, dana. Dan yang ini paling besar. Dengan ketiadaan dana yang ada sekarang ini, bukan setakat bersatu akan menghadapi masalah. PAS pun akan menghadapi masalah. Tetapi PAS sekarang tak ada isu. Mahathir dah ada bersama dengan mereka. Tak kisahlah. Dahulu sembang pasal memali lah, murtad lah, kafir lah. Itu semua dah tak relevan. Itu semua adalah bisikan syaitan, bak kata Hadi Awang. Sekarang ni yang penting, kita nak menghadapi pilihan raya, Kemaman ni nak bertanding, PRK Kemaman nak bertanding, Fulus mendapat ke mana? Nasib baiklah Mahathir nak masuk, tuan-tuan. Kalau Mahathir tak ada, mampus fi dunia wal mampus fi akhirah untuk PAS. Dana tak ada. Lebih-lebih lagi Kemaman. Dan kalau Kemaman kalah, saya nak cerita. Kalau Kemaman kalah, kalau PAS menang, tak ada apa. Ni saya nak bagi tahu, kalau PAS menang di Kemaman, nothing, biasa je. Dan dia menang. Tak ada apa. Tapi kalau PAS kalah Kemaman, next PRU tak ada jaminan Terengganu boleh bertahan tau. Sebab rakyat Terengganu ni pelik sikit. Dia bukan macam Kelantan. Tak ada air keluar, lumpur pun, dia tetap PAS. Tapi Terengganu ni tak. Terengganu ni ekonomi. Itu perkara pertama dahulu. Bukan semualah ada di kalangan mereka. Dan ini yang mengganggu gugat. Ini yang mengganggu. Saya bayangkan Terengganu, tuan-tuan. Sampai Adun sendiri kata tak ada masalah pakai bikini pergi kat Terengganu. Adun cakap tau. Kalau Kelantan tak ada dia cakap macam tu. Adun Terengganu kata tak ada masalah berbikini di Terengganu. Kenapa sampai ke macam tu sekali? Itu saya kata Terengganu dia lain. Pelancong asing boleh berbikini di Terengganu. Tuan-tuan nampak? Boleh, tak ada masalah. Terengganu ni lain. Dia Islam lah. Tapi bab tu, tak apa. Janji, ekonomi kita okey. Kenapa Mahathir ni, tuan-tuan? Apa isu Mahathir ni? Itu saya kata. Mahathir ni is the real
Dia ada 2 buku yang saya rasa yang dia pegang betul-betul. Satu, Niccolo Machiavelli tadi, The Prince. Yang kedua, 48 Laws of Power, Robert Greene. Dan ni boleh gunakan apa saja. Mahathir saya guna DAP untuk jatuhkan Najib. Bekas Perdana Menteri mendakwa bahawa dia dan DAP hanya saling mengguna satu sama lain untuk menjatuhkan pentadbiran Najib. That's it. Sama juga dia menggunakan Bersatu. Sama juga dia menggunakan PAS. It's the same thing. Dia gunakan PAS untuk jatuhkan kerajaan sekarang. Dia guna DAP untuk jatuhkan Najib. Dia tak kisah. Itu matlamat menghalalkan cara. And this is what's going on dalam negara kita, tuan-tuan. Negara kita sekarang ini. Now, sebab tu saya kata, jatuhnya Bersatu nanti bukan sebab kita tak kacau dia pun. Tapi jatuhnya Bersatu ini disebabkan oleh tidak lain tidak bukan. Siapa, tuan-tuan? Orang di dalam Bersatu sendiri. Pengkhianat akan dikhianati. Dan yang mengkhianati dia bukan orang lain. Orang di dalam rumah dia sendiri. Siapa Mahathir dalam Bersatu? Tuan-tuan tahu kan? Orang bekas Bersatu sendiri. Menarik, tuan-tuan. Itu dia. Menarik. Sangat menarik. Alright. Trip memancandat sotong dan memancing LTL di Pulau Tuba, Langkawi bulan Januari. Masih lagi dibuka. Ramai dah mendaftar. Alhamdulillah, terima kasih yang mendaftar. Terus hubungi saudara Rabi'i. InsyaAllah di nombor berikut. Hanya lelaki saja. Kita jom lepak-lepak di Pulau Langkawi pada bulan Januari nanti, insya-Allah. Pada bulan Januari nanti, 21 hari bulan Januari. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih 11,000, 12,000, 13,000 yang menonton kita malam ini. Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.